Perkara kedua yang bersambung dari soalan semalam adalah tentang kedudukan ekonomi. Saya sebut unjuran ekonomi kita 4% sudah meleset. Ya. Ekonomi dunia hilang keyakinan. Malah semalam Syekh Saleh Kamil dari Jeddah, pengasas Dallah Barakah dan Bank Islam Barakah, di antara bank Islam yang besar, dan saya pernah menjadi anggota lembaga bank itu selama hampir 10 tahun. Beliau menyatakan keyakinan beliau bahawa sistem ekonomi dan pandangan kita tentang ekonomi yang gelojoh, yang menggunakan golongan kroni dan golongan kaya, merompak kekayaan dan kurang pertimbangan tentang nasib masalah masyarakat susah ini dan derita, itu akan berubah besar, terutama dengan ancaman terhadap sistem di Amerika sekarang yang menguasai sistem kapitalis dunia. Jadi beliau menjangka, ya, dan saya setuju bahawa sistem ekonomi itu akan berubah, dan malah kita juga harus meneliti. Seakan ini kerajaan ada memberikan beberapa inisiatif yang kita sokong, tetapi tentunya banyak kelemahan kerana tidak dirundingkan, ya, dengan lebih meluas. Umpamanya unjuran pertumbuhan, saya sebut semalam, beberapa hari yang lalu Menteri Kewangan masih menyatakan sekitar 3% yang memang tak masuk akal sama sekali, dan ini ada kesannya kepada rakyat, ya. Kita kena tahu bahawa kalau unjuran itu salah 1-2% itu boleh dimaafkan, tapi kalau meleset terus, itu bebannya ditanggung bukan saja oleh generasi sekarang tapi generasi berikutnya, ya. Bank Dunia semalam menerbitkan laporan yang menunjukkan keruntuhan, kemunduran keyakinan umum terhadap sistem ekonomi, dan unjuran bagi Malaysia, seperti saya tengok dalam angka ini, umpamanya itu mengucup, ya, dari apa kita jangka 4% ke 3%, 2%, 1%, paling baik ialah negatif 0.4%, tetapi ada kemungkinan mengucup, maknanya minus, negatif 4.6%. Ini maknanya negara sudah menghadapi kemelesetan. Itu unjuran dia. Kita doa mudah-mudahan tidak tepat, tetapi kalau kita masih dalam agak delusional, ya, menganggap bahawa kita ini sudah mantap, hebat, ini semua mengundang bencana seperti mana pernah berlaku dulu. Penyelesaiannya seperti mana sebahagiannya diumumkan oleh Perdana Menteri, saya fikir munasabah, tetapi harus dibahaskan, ya, kerana kita kena teliti kerajaan ini. Kita kata pertama, rakyat yang tak cukup makan nak hidup ini. Tadi berpusu-pusu ke KWSP kerana orang jangka 1 hari bulan. Ada juga pengumuman mengatakan sekarang daftar 1 hari bulan untuk keperluan. Lembaga hasil dalam negeri kita tak perlu daftar, okey, tetapi akan disampaikan bantuan itu akhir bulan. Sekali lagi saya gesa kerajaan, seperti yang diumumkan juga oleh sebahagian daripada pimpinan, pastikan kelulusan itu disegerakan, ya. Saya setakat yang saya mampu memantau keadaan di beberapa kawasan, termasuk Sabah dan Sarawak di kawasan pedalaman, ya. Itu keadaannya lebih parah. Orang yang bekerja mencari nafkah harian 3 hari tak dapat kerja mungkin boleh tahan, cukup seminggu 2 minggu sudah kelaparan, ya. Dan kita masih merangka daftar dan sebagainya. Jadi saya harap perkara ini dapat diselesaikan dengan baik. Pengucupan unjuran pertumbuhan hingga 3-4%, ya, negatif 3-4%, itu serius. Jangan kita dituduh umpamanya meremehkan, melecehkan ataupun mempolitikkan, ya. Ini isu negara yang mesti dihadapi bersama. Malah saya pernah sebut semalam, dan ini dipertikai oleh banyak kalangan, saya mengatakan
tak usah bimbang, kita tidak akan bangkitkan isu undi tidak percaya, ya. Itu hak kita, ahli parlimen, untuk membangkitkan. Tetapi khusus sidang khas, bukan sidang biasa bulan Mei, sidang khas yang patut kita segerakan itu tidak harus dibimbangi kerana tidak akan bangkitkan isu politik selain dari langkah-langkah dan kebijakan ekonomi keseluruhannya untuk menyelamatkan negara. Berkaitan atau terkait dengan isu ini adalah isu bazar Ramadan. Menteri Besar Negeri Sembilan, Menteri Besar Selangor agak cepat untuk menyatakan faktor keselamatan itu harus mengatasi semua kepentingan lain. Saya fikir ini satu yang bijak, memberi keyakinan bahawa kita juga akan mengambil apa langkah perlu untuk menjamin keselamatan. Cuma saya percaya mereka akan teliti apakah mungkin keluarga yang biasa membuat kuih muih ini dapat terus menjual melalui proses umpamanya pengedaran berasingan, ya, rumah ke rumah, tidak seperti mana tumpuan kedai-kedai. Dengan cara yang ini kita dapat juga menampung sara hidup kalangan yang miskin, yang mampu mencari nafkah untuk buat kuih, termasuk kuih raya. Jadi saya akan bincang dengan Menteri Besar Negeri Sembilan, Selangor dan Ketua Menteri Pulau Pinang. Saya juga berucap tahniah terutama kepada Ketua Menteri Pulau Pinang yang telah mengumumkan bahawa pengedaran dana itu bermula hari ini, juga Selangor dan Negeri Sembilan. Jadi kita mahu Kerajaan Persekutuan dan negeri-negeri lain juga mengambil langkah yang sama, walaupun saya tahu program yang diperkenalkan di Sarawak itu agak juga menyeluruh dan lebih kemas daripada apa yang diumumkan peringkat awal oleh Kerajaan Persekutuan.